Cumanya bagi aku segmen diorang bercakap tu pendek lah. Sebab aku terexpectkan something yang deep, something yang pedas. Tapi tak kurang lah benda tu. Tak panjang mana pun. Yang panjangnya entrance Roman macam biasa. Daripada stage sampai ke gelanggang Jalan Supotino. Bulan 7 consider genap setahun channel Hazwan Shah Wrestling ada membership. Kalau belum jadi members, tekan butang join sebelah butang subscribe. Kalau belum subscribe, make sure tekan butang subscribe. Tekan sekali butang loceng sebelah butang subscribe. Dan lepas aku dah buat membership ni, setiap 6 bulan aku ada buat Q&A khas untuk members. So basically pada bulan Februari dan juga bulan Julai. Jadi tunggu apa lagi members? Ruangan dekat community post yang members punya, aku dah buka untuk korang tinggalkan Q&A korang dekat situ. Kalau tak ada halangan, kita up Q&A ni pada bulan 8 nanti. Video kali ni, kita nak cover sedikit daripada NXT, banyak daripada AEW Dynamite dan banyak jugalah daripada SmackDown. Kita mulakan dengan yang paling sikit dulu. Dekat NXT, first kali kita nampak Scripps berpaling tadah kepada Axiom. Dan kita macam nampak Bronco Nima dan juga Lucien Price ni akan bersekutu. Mungkin duduk dalam satu stable dengan Scripps. Dulu dekat main roster, Reggie ni bagi aku dia okey je. Tapi banyak terlibat dalam angle 24/7 Championship. Bila jadi Scripps, bagi aku karakter tu tak kena . Aku tak faham apa yang cuba nak disampaikan oleh karakter Scripps tu. And then bila pakai topeng, kita terang-terang nampak tu Reggie. Sampai crowd pun sorak Reggie. So bagi aku karakter Scripps tu fail. Dia yang sekarang pun tak ada apa-apa yang menarik. Better lah dia ada sesuatu nak buat. Dan kalau nak buat benda tu dengan Bronco Nima dan juga Lucien Price, teruskan. Tapi dia kena ada vibe-vibe yang macam street guy lah, macam Bronco Nima dan juga Lucien Price punya gimmick. Seterusnya, kita punya best wrestler in the world, the true MVP of WWE, menang NXT North American Champion, kalahkan Wesley. Satu berita yang bagi aku confirm lah, ramai gila peminat WWE happy. Kesian tu Wesley. Aku tak pernah sangka orang yang akan kalahkan Wesley untuk that North American Champion tu adalah the best wrestler in the world, Dominic Mysterio. Dah lah cara Dominic menang tu memang bukan main lagi dirty. Kenalah dengan nama dia Dirty Dom. Aku tak tahu nak kata apa lah. Bagi aku ini hanya satu berita baik untuk kita semua lah kot. And then minggu ni AEW Dynamite bukan biasa-biasa punya AEW Dynamite. Kita ada AEW Dynamite Blood and Guts. Dan aku boleh katalah ini antara weekly show terbaik kalau nak compare dengan Rampage ke Raw ke SmackDown ke NXT. Aku tak kata paling terbaik, tapi antara yang terbaik punya weekly show pernah aku tengok untuk tahun ni. Blood and Guts memang best gila. Dibuka dengan FTW Champion antara Jack Perry dan juga Hook. Tak ada lagi dah Jungle Boy. Dia dah tanam dah Jungle Boy ni. Sekarang ni Jack Perry. Tapi aku masih lagi tak dapat tangkap apa yang karakter Jack Perry ni akan bawa. Tapi tak dapat tangkap pun. First match dia sebagai Jack Perry only, tak ada Jungle Boy tu. Dia berjaya kalahkan Hook untuk FTW Champion. Yes, main kotor lah. Tapi still, dia menang FTW Champion. Hook punya undefeated record, no more lah dikalahkan. So hopefully ada something yang menarik daripada Jack Perry ni akan datang pada minggu-minggu yang akan datang. Pelik ayat aku. Ada pertemuan rahsia antara Chris Jericho dan juga Don Callis. Dan aku tak faham lah kenapa nak buat angle ataupun story yang macam tu. Kalau aku jadi Chris Jericho dan juga Don Callis, daripada awal lagi aku rasa aku dah boleh perasan ada kamera duk skodeng dia orang kat situ. Bapak buat kerja tak clean. Britt Baker menang perlawanan dia dekat Dynamite minggu ni. Seriously, aku tak tahulah kenapa kan. Sebelum ni aku tak rasalah macam, oh cantik gila Britt Baker ni kan. Tapi bila dia bawa watak baik ni, bukan main berseri-seri, bukan main cantik. Ni maksudnya apa? Betul lah kalau kita cantik dekat hati tu, dia akan nampak juga kat muka. Tapi kalau hati kita busuk, muka cantik macam mana pun memang tak boleh pergi. Sedikit pedoman lah untuk hari ni. Luar sana banyak yang cantik, tapi banting harga di aplikasi. Segmen MJF dan juga laki si Britt Baker iaitu Adam Cole macam biasa menghiburkan. Aku
tiap-tiap minggu aku tertunggu segmen antara MJF dengan Adam Cole. Dan minggu ni dia orang deliver. Daripada segi yang dia orang pergi makan makanan pedas tu best. Lepas tu lagu mash up dia orang, MJF punya excited siap peluk Adam Cole tu best. Awal-awal match ada dance off lagi, best. Yang buat benda-benda ni pun bongok lah MJF ni. Bagi aku segmen ni, chemistry antara MJF dengan Adam Cole ni terbaik lah. Dan dalam masa yang sama, perlawanan antara MJF dan Adam Cole, MJF Adam Cole lawan dengan Sammy Guevara, Daniel Garcia ni, Jericho Appreciation Society ni, aku tak kata ini perlawanan yang macam one of the best match yang gila babang, tak. Tapi aku terhibur. Terhibur dengan diorang punya attempt beberapa kali nak buat double clothesline, dengan MJF nak pingsan lepas tu landing dekat Sammy Guevara. Best lah, best. Cumanya ending dia tu aku tak suka sikit lah, bila dah mula nampak macam nak ada keretakan sikit antara Adam Cole dan juga MJF. Kita tahu benda ni akan datang, tapi tolonglah, aku tak puas lagi tengok gandengan MJF dan juga Adam Cole. Kalau diorang dua yang kena kalahkan FTR, bagi aku FTR patut kekal lah. Kalau ikutkan macam yang sepatutnya, yelah FTR tu true tag team, biarlah diorang kekal as a tag team champion. Tapi disebabkan aku tengah hype dengan gandengan Adam Cole dan juga MJF, jauh di sudut hati aku sebenarnya nak tengok diorang menang jadi tag team champion dan diorang berganding sampai satu tahap yang kita dah rasa macam okay, dah mula bosan sikit ni. Time tu barulah buat MJF nak turn dekat Adam Cole ke, dua-dua jadi baik one on one punya match as a friend ke, time tu tak kisahlah. Tapi MJF Adam Cole padu babe. Perlawanan Blood and Guts seperti yang dijangkakan, confirm disturbing. Tapi kali ni memang you sick. Betul lah match ni. Lagi-lagi Jon Moxley. Bagi aku Jon Moxley daripada awal dia dah consider macam game changer sebab daripada awal walaupun start dengan Kenny Omega, aku taklah terasa macam match ni macam brutal sangat, best sangat, tak. Tapi bila Jon Moxley masuk, terus match berubah jadi jauh lagi sedap. Yang part tak sedapnya bila dalam gelanggang tu dah ada macam even number lah, macam 2 lawan 2, 3 lawan 3, 4 lawan 4, 1 lawan 1 tu okey lagi lah. So basically bila tak ada yang tengah ada advantage, match macam tengah slow kejap, diorang macam berehat lah. Dan siapa yang keluar tu, aku tak expect sebenarnya yang star-star nama-nama besar ni keluar agak awal. Nama-nama yang macam tak berapa nak star je lah. Contohnya macam Matt Jackson, Nick Jackson tu, diorang bukannya solo star tau, tapi diorang keluar agak lambat. Wheeler Yuta pun keluar agak lambat. Kenny Omega, Hangman Page keluar agak awal. Jon Moxley bagi aku keluar agak awal. Dan Kota Ibushi memang kena last sekali lah. Dan cakap pasal Kota Ibushi, dia buat dia punya debut dekat AEW Dynamite Blood and Guts kali ni. Kalau ikutkan minggu lepas sebenarnya, aku nak buat video pasal Kota Ibushi. Tak adalah nak kata video pasal career dia ke apa, tapi lebih pada dia punya penampilan yang dia akan buat minggu ni lah. Sebab aku dulu minat gila Kota Ibushi. Aku tak layan New Japan Pro Wrestling, tapi aku tengok Cruiserweight Classic yang WWE buat sebelum ni. Bukan main shock lagi tengok Kota Ibushi ni berlawan dekat Cruiserweight Classic. Sampai time tu aku mengharapkan Cruiserweight Classic tu Kota Ibushi ataupun Grand Metalik menang, tapi lala TJP menang masa tu. Dan aku harap sangat Kota Ibushi join NXT, tapi benda tu tak berlaku. Tapi nampak dia dekat AEW sekarang ni, untuk someone yang tak layan New Japan Pro Wrestling, buat aku happy lah. Tapi betul lah orang kata, makin tua makin senang badan naik. Bukan aku je rasa, tengok Kota Ibushi pun nampak juga dekat Cruiserweight Classic, nampaklah kecil dan kurus sikit. Sekarang ni nampak berisi sikit. Bahagia kot member dah keluar New Japan ke dah masuk balik, aku pun tak tahu. Satu debut yang bagi aku okey, tak adalah terlalu impresif. Still aku rasa apa yang dia buat dekat Cruiserweight Classic dulu jauh lagi impresif. Penggunaan paku yang Jon Moxley bawa tu memang gampang betul lah. Aku rasa disturb bila tengok benda tu. Tapi aku tak faham lah, kalau ikut logik, bukan kalau dah kena hempas kat paku tu kau tercocok dalam ke kan. Tapi aku tak tahu ikut logik fizik aku tu betul ke, sebenarnya benda tu tak akan berlaku pun kalau kita buat betul-betul. So yang paling penting, don't try that at home lah. Ada momen antara Matt Jackson dengan Wheeler Yuta dekat atas cage tu buat aku rasa dah seram, bila Norton suplex tu macam nak hempas Wheeler Yuta dekat bawah daripada top cage. Nasib baik benda tu tak berlaku. Crowd agak demanding diorang nak table. Bila dah ada table, diorang nak fire pula. Fire seorang-seorang satgi kan. And then kita nampak lah slow pack dan juga Konosuke Takeshita tinggalkan Blackpool Combat Club. Dan disebabkan tu Blackpool Combat Club kalah. Aku rasa keputusan yang tepat untuk bagi The Golden Elite ni menang. Sebab yalah, Blackpool Combat Club ni dah buat macam-macam sebelum ni, diorang dah menang. Diorang kena, The Golden Elite ni kena menang lah. So keputusan yang tepat.
bagi aku okey je buat pack dengan Takeshita ni, keluar, tinggalkan yang Blackpool Combat Club yang lain. Tapi cara match ni berakhir, aku tak berapa nak berkenan. Match semua dah best lah, ending tu je buat aku rasa macam kurang sikit. Aku prefer macam bila Utah dah tak boleh buat apa-apa, Claudio Castagnoli pun dah lunyai ke apa ke, ramai-ramai serang John Moxley. Sebab Moxley antara ahli Blackpool Combat Club yang paling gampang kan. Biar dia kena kau-kau punya, lah dia kena pin. Tapi tak apa, dia kena pin sebab dia 5 consider 5 on 1. So aku lagi prefer macam tu lah. Ini tak, ending tarik, tiba-tiba collapse. Nak kata dia collapse, dia tengah strong lagi pegang tali. At least kalau kau dah collapse, kau terlepas lah tali tu juga kan. So logik dan cara ending tu aku tak berapa berkenan. Aku rasa they can do better lah. So itu je lah. Itu macam dah jadi macam potong steam lah. Tapi tak apa, secara overall aku terhibur dengan AEW Dynamite Blood and Guts. Perlawanan Blood and Guts tu pun best. Tapi still Adam Cole, MJF yang berjaya curi hati aku, berjaya buat aku rasa sangat terhibur tengok dia orang. Sebelum kita masuk pasal Dynamite, satu je lagi pasal AEW yang aku nak sentuh lah. AEW Blood and Guts kita tahu dia macam War Games je. And then diorang punya idea untuk Royal Rampage yang diorang buat dekat Rampage minggu ni, tahun lepas pun buat, tahun ni pun buat, 2 gelanggang, consider macam ada 20 orang macam tu ke, lebih kurang ke 10-10, aku pun tak sure sangat. Tapi idea Royal Rumble tu menarik gila tau. So aku sebenarnya rasa AEW Blood and Guts ni dah boleh macam jadikan dia satu pay-per-view. Aku akan up news kat berita WWE 2.0. Aku punya Instagram pasal wrestling. Tak follow lagi? Follow. Link ada dekat ruangan description kat bawah. So aku akan up news yang AEW sekarang ni tengah consider nak buat monthly PPV. Tapi belum confirm lagi. Diorang akan buat tiap-tiap bulan ke, 2 bulan sekali ke, ataupun diorang akan maintain lagi 3 bulan sekali. Tapi kalau diorang nak buat sebulan sekali, Blood and Guts ni eloklah masuk pay-per-view. Perlawanan Royal Rampage ni jadikan pay-per-view asing. Royal Rampage tak berapa nak sedap sebab tak banyak top star yang masuk. Basically macam banyak jobber dengan mid-carder saja. So boleh jadikan ini diorang punya Royal Rumble diorang versi AEW, Royal Rampage, jadikan dalam bentuk satu dalam satu ni lah pay-per-view. Lepas tu Blood and Guts pun ada pay-per-view dia sendiri. Sebab minggu ni aku rasa AEW Dynamite rasa macam tengok pay-per-view. So Rampage tu kalau ada star, and then kau susun lagi match Royal Rampage tu jadi lagi best, boleh deliver juga. So itulah aku rasa Royal Rampage dengan AEW Blood and Guts ni patut dijadikan pay-per-view kalau diorang nak buat monthly pay-per-view. Tapi kalau tak ada idea nak buat monthly pay-per-view, tak apalah. At least diorang punya weekly show tu rasa special. Something yang Raw dengan SmackDown tak nak buat pun, at least NXT buat. Okay, untuk SmackDown, kita buka dulu dengan superstar yang paling over kat WWE sekarang ni, LA Knight. Tak ada kemenangan untuk LA Knight. Walaupun dah dapat pop daripada crowd, walaupun dia keluar tu setiap dapat momen untuk bercakap, masih lagi tak ada apa-apa untuk LA Knight. Yeah. Betul lah Triple H cakap hari tu. Benda baik akan datang untuk orang yang bersabar. Betul-betul dia nak bagi kita sabar ni. Rey Mysterio menang perlawanan Fatal 4-Way. So maksudnya Rey akan berlawan dengan Santos Escobar next week, 1-on-1. Aku tak expect langsung Rey akan menang dan akan 1-on-1 dengan Santos. Aku expect satu watak jahat yang akan menang. So should be LA Knight lah. Mungkin LA Knight dengan Santos akan berlawan. Lepas tu mungkinlah time tu Santos menang dan face lawan dengan heel dekat SummerSlam. Austin Theory lawan dengan Santos Escobar. Tapi tak berlaku benda tu, Rey Mysterio menang. So luar expectation. Tapi aku okey lah. Aku je harap minggu depan Santos yang menang. Cumanya bercerita pasal Santos Escobar ni, dekat SmackDown minggu ni, dia kalahkan Austin Theory. Match bukan untuk championship lah. So maksudnya dekat SummerSlam nanti, kalau lah Santos lawan dengan Austin Theory, aku rasa Austin Theory akan retain, akan kekal lagi sebagai US Champion. Tapi match Santos dengan Austin Theory minggu ni, bagi aku match tu okey. Tapi apa yang terbaik, skill-skill yang Santos Escobar keluarkan dalam match ni, atas gelanggang, terbaik gila performance dia. Dan aku tak terkejut sebab aku pernah nampak performance dia yang baik dekat NXT Black and Gold dulu. Cumanya apa yang aku rasa sayang sekarang ni dengan Santos Escobar adalah gimmick dia. Tak kena langsung bawa watak baik. Dah lah tak kena bawa watak baik. Watak dia yang heel dekat NXT dulu, kumpulan Legado del Fantasma, awal-awal dia keluar topeng, buka topeng, bagi tahu dia Santos Escobar. Itu nampak macam true Don. Aku rasa itu lagi Don daripada Tony D'Angelo yang dekat NXT tu. Patutnya gimmick tu dikekalkan sampai ke SmackDown, bagi diorang conquer SmackDown. Tapi tak apalah, aku faham WWE buat macam ni sebab nak capture the heart of Mexican fan. Tapi still sayang lah. Legado del Fantasma tu dulu one of the best stable, heel stable yang pernah ada dekat NXT. So
itulah hopefully mungkin Legado del Fantasma yang heel tu boleh ada balik in the future. So far now kita dapat tengok hasil kerja atas gelanggang yang menarik, tapi gimmick watak baik aku tak berapa terhibur dengan Santos Escobar. Kita nampak beberapa penampilan daripada superstar dekat NXT. Ringside ada Carmelo Hayes dan juga Trick Williams, yang lepas tu pergi jumpa Bobby Lashley. Minggu lepas Bobby Lashley pergi jumpa Street Profits. Sekarang Carmelo Hayes dengan Trick Williams pula. Macam nak buat Hurt Business 2.0 je. And then ada juga Tiffany Stratton. Jangan kacau. Kau bandingkanlah aku dengan dirinya. Lepas tu dekat backstage nampak Tony D'Angelo dan juga Channing Stats Lorenzo. Nampak The Creed Brothers yang dah pun leave NXT. Shawn Michaels pun ada. Assalamualaikum. Kamu dah solat apa? Belum. Yang solat sekali? Kamu tengah shoot video. Oh ya ke? Tak apa. Dan kita nampak jugalah penampilan daripada GM NXT, iaitu Shawn Michaels. Yang macam mana kita nak mula cerita pasal benda ni Yang dok approvekan NXT North American Champion punya match dekat SmackDown. Maksudnya Dominic Mysterio ada dekat SmackDown minggu ni. Maksudnya Judgment Day, Rhea Ripley dan juga Dominic Mysterio yang superstar Raw tu ada dekat SmackDown minggu ni. Kepala bana dia brand split kot. Lah aku empuk nyawa kau karang, lupa nyawa kau karang. Hai, penat lah. Aku dah penat. Malah dah aku nak cakap pasal brand split ni. Sebab apa? Sebab aku dah tak kisah. Yang penting ada the best wrestler in the world dekat SmackDown minggu ni. Itu paling penting. Pergi mam lah brand split. The true MVP of WWE datang SmackDown. Kita patut appreciate benda tu. So kalau rasa nak marah langgar brand split, terus rasa tak jadi bila tengok wajah suci Dominic Mysterio. Cumanya wajah suci-suci pun endingnya main kotor jugalah. Dominic Mysterio ni dibantu oleh Rhea Ripley untuk kalahkan Butch. So Butch tak berjaya dapat NXT North American Champion tu. Sian Butch. Dengan Dominic pun boleh kalah. Aku appreciate juga Charlotte Flair dengan Io Sky punya match. It's a very good and solid match. Aku expect match perempuan sekarang ni macam dekat weekly show tak diberi perhatian sangat, tapi WWE bagi Io Sky dan juga Charlotte showcase apa yang diorang boleh buat. Diorang ada umum minggu depan Carl Anderson lawan dengan Karrion Kross. Bagi aku tu macam Karrion Kross lawan dengan Jobber. Tak perlu announce. Unless kau buat AJ Styles lawan dengan Karrion Kross, yang tu announce. Cakap saya AJ Styles, hui, kesian tu AJ Styles sekarang ni. Dah macam bukan tarikan utama dah dekat SmackDown. Dan dekat penghujung SmackDown kita ada nampak Jey Uso dengan Roman Reigns punya segmen, The Bloodline punya segmen. Diorang macam nak tentukan rules untuk SummerSlam. So rules tu adalah tribal combat kan. Bila Roman faham match ni adalah tribal combat, terus Roman bersalam dan rapatkan dia punya dahi dengan Jey Uso. Ada vibe macam perlawanan yang kau tengok kan Black Panther Wakanda kan, kalau dah ajak berlawan tu to the death, tapi with honor, dengan dengan penghormatan. So dia ada mendatangkan vibe yang tribe punya duel ataupun combat kan. So nice lah tengok benda tu. Lagi nice tengok Solo kena super kick dengan Jey Uso padan muka. Cumanya bagi aku segmen diorang bercakap tu pendek sebab aku terexpectkan something yang deep, something yang pedas, tapi tak kurang benda tu. Tak panjang mana pun. Yang panjangnya entrance Roman macam biasa. Daripada stage sampai ke gelanggang Jalan Supotino. So guys, itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa drop Q&A dekat ruangan members kalau korang members. Kalau belum, jadilah members dekat Hazwan Shah Wrestling punya membership. Jumpa korang dekat next video. Terima kasih datang lagi. Mother Father. Jemput layan semua video ni.